Okey, baik. So kita sambung lagi berkaitan dengan heat conductor dan juga heat insulator. Sebelum kita dah belajar berkaitan ini, heat conductor adalah pengalir untuk haba dan juga heat insulator adalah penebat untuk haba. Okey. So tolong respon pada cikgu kalau untuk tempat memasak, okey, fan ni, kalau tempat yang kita nak letakkan dekat bahagian api tersebut perlu heat conductor ataupun heat insulator. Respon? Fan? Heat conductor. Okey, tempat yang kita nak letakkan tempat api tersebut ada heat conductor. Okey. Untuk iron, tempat yang kita nak kenakan pada pakaian yang kita nak iron tersebut, heat conductor ke heat insulator? Respon? Heat conductor. Heat conductor. Okay, heat conductor. Kalau untuk bahagian termometer, dekat bahagian besi yang kita masukkan, celupkan ke dalam air tersebut, conductor ataupun heat insulator? Respon? Heat Heat conductor. conductor. Okey, itu kamu kata conductor. Okey, sekarang dia tanya, tempat pemegang untuk iron, insulator ke conductor? Respon? Insulator. Insulator. Tempat pemegang untuk fan? Insulator. Okey, dekat bahagian atas tempat pemegang untuk thermometer? Insulator. Insulator. Ya, insulator. Okey. So kamu fahamlah berkaitan dengan insulator dan juga conductor. So ini pun sama juga. So insulator adalah untuk kita prevent heat tersebut daripada dia mengalir. Dia adalah penebat bagi haba. Okey, baik. Seterusnya, ada eksperimen 9.1, okay, to study the use of different material as heat insulator. So setiap daripada kalau kamu tengok dekat bahagian dalam gambar ini, kita dapat buat eksperimen ya. Okay, dalam gambar ni, kalau kamu tengok dekat bahagian dalam flat bottom flask ni, flat bottom flask, dia masukkan air yang dah dididih, boiling water. Okay, setiap flat bottom flask K, L, M, N dimasukkan air yang panas. Seterusnya dia akan wrap, dia akan balutkan flat bottom flask ini. Yang K ni tak balut, L ini dia balut dengan carton, M ini dia balut dengan flat. Flat ni adalah kalau kamu pernah cuci pinggan, dia span yang cuci pinggan tersebut, tapi bukan span yang apa dia ni, spong tu kan, yang jenis lembut tu, bukan yang tu kan. Ada satu lagi yang keras tu, yang warna hijau yang keras tu. Okey. So itu adalah flat. Seterusnya kita akan gunakan aluminium foil. So setiap daripada ini kita akan tengoklah initial temperature dia, permulaan temperature semuanya sama. Sebab ada boiling water. Boiling water berapa initial temperature dia? Esma? 100 Celsius. 100 darjah Celsius. 100 degree Celsius. Okay. 100 degree Celsius. So final temperature, supposedly final temperature dia akan lebih lagi daripada 100 degree Celsius atau kurang lagi daripada 100 degree Celsius untuk eksperimen ni? Lebih. Sepatutnya lebih ataupun kurang. Initial dia 100. Final temperature dia akan kurang lagi ke ataupun lebih? Respon? Lebih. Adik kata lebih. Yang lain? Adik Kurang kata ke? lebih. Jawapannya adalah kurang, bukan lebih, sebab air panas tersebut dimasukkan dalam flat bottom flask ni. Lepas tu dia akan tengoklah heat tersebut dia akan di absorb ataupun tidak diabsorb. Sekarang ni cikgu nak tanya, carton, felt dengan aluminium foil ni heat insulator ke heat conductor? Tolong respon. Ni. Heat conductor. Felt dengan Heat conductor. aluminium foil. Heat conductor. Ya ke heat conductor? Insulator. Dia adalah heat insulator. Bermaksud kalau kamu masukkan boiling water kat bahagian ni, air tu panas. Okey. So kalau kamu cover dengan carton, cover dengan felt, cover dengan aluminium foil, so dia akan menyebabkan haba tersebut akan cepat keluar ke ataupun haba tersebut akan sentiasa terperangkap kat bahagian dalam flat bottom flask? Respon? Cepat terkeluar ke ataupun dia akan terperangkap kat bahagian dalam? Respon? Hello? Dia mungkin terperangkap ke cikgu? Ya, dia akan terperangkap lah sebab insulator. Insulator tersebut maksudnya dia bukannya pengalir haba.
Maksudnya benda bila kamu masuk dalam bottom flask, benda yang panas, okey, benda yang panas bahagian dalam tu. So bila kamu wrap, kamu coverkan dia. Yang cover yang kamu buat tersebut dia adalah insulator, penebat haba. So haba daripada air tersebut dia sukar untuk keluar, haba tersebut sukar untuk keluar. Okey. So cikgu nak tanya sekarang ni, final temperature dia akan makin bertambah ke temperature dia, makin berkurang temperature dia? Jawab balik. Berkurang. Dia akan berkurang. Cumanya setiap daripada yang dia cover ini, kita akan tengok setiap material itu mana yang cepat untuk dia berkurang, mana yang lambat untuk berkurang. Dia akan sentiasa berkurang. Cumanya dia akan cepat ataupun lambat. Contohnya macam air panas kamu letakkan kat bahagian dalam cawan, kamu biarkan air panas. Dengan air panas kamu letakkan dalam termos. Okay, termos. So soalan cikgu, yang mana satu yang akan cepat air panas tersebut untuk jadi sejuk? Respon? Dalam cawan? Yang cawan biasa tu. Dalam cawan biasa. Cawan biasa. So sama juga macam eksperimen ni. So kita nak tengok setiap material ini mana yang lebih cepat untuk dia punya ni. Cumanya untuk material ini dia kalau cikgu tengok untuk KBSM yang sebelum ini, dia tak ada dia tak menggunakan material-material ni felt, aluminium foil. So kita tak tahu dia punya arrangement daripada mana dia cepat untuk ni. Yang paling cepat sekali adalah yang not cover ni lah. So yang ini heat dia akan cepat untuk terkeluar. Okay, di antara cotton shell dengan aluminium foil ni, okey, cikgu rasa lah aluminium foil yang pertama yang cepat untuk dia ni, seterusnya felt diikuti dengan cotton. Cotton ni adalah yang paling last sekali ataupun heat insulator yang paling terbaik. Okey. Cumanya cikgu cek dalam buku rujukan yang terbaru ni tak ada pula cikgu balik so cikgu tak pasti yang mana satu yang heat insulator yang paling terbaik. So nanti next class nanti cikgu akan discover balik, cikgu akan beritahu kamu balik di antara ketiga-tiga. Okey. So kita hanya nak tahu heat insulator mana yang paling terbaik antara ketiga-tiga. Partisipan baru 23 orang ya, ramai yang tak masuk dia. Kamera tu ambil kita, siapa yang tak masuk. Okey, baik, seterusnya. Kita pergi kepada thermal equilibrium. Okey, keseimbangan thermal. Thermal equilibrium ni adalah keseimbangan thermal. Okay, two objects which are in the thermal contact can exchange heat energy between them. Ada dua objek, contohnya pen ini dan juga tangan cikgu. Okay, dua objek, tangan dan juga pen. Dua objek ini sekiranya cikgu kontakkan di antara satu sama lain, cikgu sentuh antara satu sama lain, so dia akan ada heat exchange di antara kedua-duanya, antara tangan cikgu dan juga pen ini. Okay, so akan berlaku heat exchange. Okay. So the heat energy is transferred from object with a higher temperature to the object with a lower temperature. Okay, itu kita dah belajar sebelum ni. Heat akan transfer daripada tempat yang panas kepada tempat yang sejuk. When there is no heat transfer between the object are said to be in the thermal equilibrium. Okay. So kalau sekiranya pen ini dan tangan cikgu nak tanya temperature mana yang lebih tinggi di antara tangan dan juga pen? Belum respon? Tangan kot. Tangan. Maksud tangan kita ni ada Tangan. heat heat dia lebih lagi daripada pen ni. So bila cikgu pegang, katakanlah pen ini dia punya pen. Lukis. Pen. Katakanlah pen ini dia punya temperature-nya adalah suhu bilik 26 degree Celsius. Okay. Untuk tangan cikgu, tangan cikgu 36 degree Celsius. So cikgu kontakkan di antara satu sama lain, bersentuhan antara satu sama lain kedua-dua ini. So bila bersentuhan, temperature heat mana yang akan transfer ke bahagian objek antara tangan dan juga pen? Tangan ke pen ke pen ke tangan? Heat tersebut akan flow. Tangan ke pen. Tangan ke pen. Tangan ke pen.
Sebabkan oleh apa kamu kata tangan ke pen? Tangan lagi panas. Okey, tangan lagi panas. So tangan akan hantarkan heat kepada pen. Cumanya bila form 4 nanti kamu belajar, tingkatan 4 nanti bila kamu belajar, sebenarnya daripada pen ini juga ada menghantarkan heat ke bahagian tangan. Cumanya amount heat energy yang dihantarkan ke bahagian tangan adalah kecil saja. Arrow ni menunjukkan bahawa energy heat energy yang transfer, kalau arrow tu tebal macam ni, maksudnya heat energy transfer tu besar. Sebab tangan dia lebih panas lagi daripada pen. Tapi kalau arrow yang cikgu lukis ni kecil, dia daripada pen ni ke bahagian tangan masih lagi transfer, cuma dia dalam keadaan yang kecil saja. Okay. So daripada tangan ke pen pun ada juga heat transfer besar, daripada pen ke tangan juga ada, tapi heat transfernya adalah kecil sahaja. Okay. Baik. So apakah yang dimaksudkan dengan thermal equilibrium ataupun keseimbangan terma adalah di mana bila heat transfer tersebut berlaku antara kedua-dua ini, tangan dan juga pen ini, dia akan menyebabkan last sekali, contohnya dalam masa 5 minit, cikgu pegang pen dan juga cikgu pegang tangan dan juga pen ini, dia akan menyebabkan temperature kedua-duanya akan jadi sama. Okey, temperature kedua-duanya akan jadi sama. Katakanlah dari 13 ke 26 ni, katakanlah last kali temperature kedua-duanya akan jadi 30 degree Celsius. Yang 36 ni akan berkurang, 26 ini akan bertambah, last kali dia akan bertemu dalam satu temperature yang sama, iaitu 30 degree Celsius. So 30 degree Celsius ni adalah thermal equilibrium, keseimbangan terma, di mana tidak ada lagi no net transfer of heat energy. Maksudnya bila dia dah kekal temperature di antara kedua-duanya 30 degree Celsius, bermaksud tidak ada lagi peminahan haba, tenaga haba yang akan berlaku. Okey? So contoh yang lain, air kopi yang panas kamu masukkan dalam cawan dengan sudu. Sudu sejuk kamu masukkan ke bahagian dalam air kopi yang panas. Sekarang ni cikgu nak tanya, heat transfer tu akan berlaku daripada mana ke mana? Air kopi dengan sudu. Daripada sudu ke kopi ke kopi ke bahagian sudu? Respon? Kopi ke sudu? Kopi ke sudu paling banyak heat transfer akan berlaku. Okey. So katakanlah kopi temperature dia tinggi, sudu temperature dia rendah permulaan. Bila kita gabungkan, kita sentuhkan kedua-duanya, last kali kedua-duanya akan jadi thermal equilibrium di mana temperature dia akan jadi sama. So cikgu nak tanya, kopi bila kita sentuh dengan sudu, kopi akan turun temperature dia, akan makin turun temperature ke ataupun makin naik temperature? No respon? Kopi akan turun. Okey, kopi akan turun temperature. Sudu akan naik temperature ke akan turun temperature? Akan naik. Sebab itulah sudu, bila kamu nak kacau gula ke apa ke, kamu nak buat air kopi ke apa kan, sudu tersebut akan jadi panas sedikit, betul? Disebabkan oleh apa? Dia akan menyerap heat energy daripada air tersebut. So last kali kedua-duanya akan mencapai temperature yang sama. Sudu dan juga air kopi tersebut akan mencapai temperature yang sama. Bila dah sampai temperature yang sama, itu adalah berkaitan dengan konsep apa? Belum respon? Thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Ya betul. Keseimbangan terma, thermal equilibrium. Di mana keseimbangan terma ni menyatakan bahawa transfer di antara kedua-duanya adalah respon. Bila dah sampai keseimbangan terma, so transfer heat energy antara kedua-duanya adalah respon. Bukan sama. Transfer heat energy adalah ni cikgu ni highlight kan ni. Tak ada dah. Tiada dah. No net transfer dah tak ada. Ya betul. Dah tak ada. Okey, boleh? Itu maksud untuk thermal equilibrium. Apa-apa sahaja yang kamu sentuh, daripada benda sejuk dan juga benda panas, dan sekali kedua-duanya akan mencapai temperature yang sama.
So, bila dah capai temperature yang sama, so kedua-duanya akan berlaku fenomena thermal equilibrium. Okey, itu sahaja. Baik, seterusnya. Pergi kepada subtopik yang seterusnya, principle of expansion and contraction of matter. Prinsip untuk expansion, pemanjangan atau pembesaran, expand, besar, expand, dan juga contraction, pengecilan. So, pemanjangan, pembesaran dan juga pengecilan untuk sesuatu matter tersebut, suatu keadaan tersebut. Jadi dia ada berkait dengan heat. So kita pergi kepada solid, liquid dan juga gas. Okay, solid, liquid pada gas. Okay, sekarang cikgu nak tanya logically lah, kalau kamu tengok kat bahagian solid ni. Nak tanya kamu tu. Ni ada gauge, lepas tu ada metal bar. Metal bar ni dia akan muat-muat je masuk kat bahagian gauge. Metal ni akan muat-muat dia masuk ke bahagian dalam acuan dia. Acuan ni dia akan masuk muat-muat saja. Okey, yang metal bar ni kita akan panaskan menggunakan Bunsen burner. Kita akan panaskan. Soalan cikgu, bila kita panaskan metal bar ni, apa akan jadi kepada bahagian metal bar ni kalau respon? Balik dah masuk. Mengembang. Apa dia? Bila kita panaskan? Mengembang. Bagus. Dia akan expand. Dia akan mengembang. So, bila dia mengembang, permulaan dia nak masuk ke bahagian acuan tu, muat je. Bila dia dah mengembang, lepas kita dah panaskan, kita nak masuk dalam acuan tu, akan jadi macam mana? Respon? Tak boleh masuk. Tak muat. Tak boleh boleh masuk. Bagus. Tak muat. Itulah maksudnya. Boleh. Maksudnya, untuk solid ini, untuk benda-benda yang solid, bila kita panaskan, akan berlaku collision di antara partikel. Cikgu nak tanya dulu. Kalau untuk solid, partikel-partikel tersebut ataupun atom-atom dekat bahagian dalam solid tersebut bergerak ataupun tidak? Respon? Kamu dah belajar sebelum ni. Bergerak. Ya, dia okey, bagus. Bergerak. Dia bergerak. Macam mana cara dia bergerak? Respon? Kalau solid? Bergetar. Bagus. Vibrate. Dia akan vibrate. So, apabila heat dikenakan kepada atom-atom untuk solid ni, dia akan menyebabkan pergerakan tersebut akan makin lagi aktif. Maksudnya vibration tu akan makin lagi bertambah. Bila vibration tu makin bertambah, sebab itulah solid tersebut dia akan expand, dia akan berkembang. Sebab tu metal bar tersebut dia tak muat nak masuk dalam gauge tersebut. Okey. Jangan fikir yang salah pemahaman dia untuk pelajar sekarang ni, bila kita panaskan dia fikir makin banyak atom-atom yang akan terhasil. Salah. Dia bukan makin banyak atom. Atom tersebut sama sahaja. Semuanya dia pergerakan vibration itu makin bertambah pergerakan ataupun makin laju pergerakan yang menyebabkan dia expand. Okey, menyebabkan dia berkembang. Saiz dia pun tak berubah. Saiz untuk compound ataupun saiz untuk atom tersebut tak berubah disebabkan oleh collision, pelanggaran tersebut yang menyebabkan dia berkembang, expand. Baik, seterusnya solid, liquid. Okey, bahagian liquid tersebut apabila kamu panaskan colored water ini, bila kamu panaskan dan kamu kenitkan dengan bahagian glass tube ni, apa akan jadi dekat bahagian glass tube ni bila kamu panaskan? Kalau respon? Air tersebut akan jadi macam mana? Lagi tinggi. Okey, air tersebut akan lagi tinggi. Ya, betul. Good. So volume dia akan makin bertambah. Volume untuk air tersebut akan makin bertambah, di mana air tersebut akan nak keluar daripada glass tube ni. Okey? So heat yang dikenakan tersebut akan menyebabkan volume untuk water tersebut dia akan makin bertambah, dia akan masuk ke bahagian dalam glass tube. Okey, baik, seterusnya. Ini untuk gas. Dalam conical flask ni ada gas. Okey, kita biarkan gas sahaja dekat bahagian dalam ni. Lepas tu kamu isikan air panas. Apa akan jadi pada balon ini? Kalau respon? Bila kamu isi air panas kat bahagian sini,
gas ada dekat bahagian dalam conical flask, apa akan jadi pada balloon? Balloon ni akan diisi dengan gas. So, apa akan jadi pada balloon? Respon? Akan jadi Balon tu macam berkembang. Ya, betul. Balloon tersebut dia akan mengembang. Sebabkan oleh apa? Daripada heat tersebut dia akan menyebabkan gas dekat bahagian dalam ni. Kamu dah belajar kalau heat dikenakan, gas dekat bahagian dalam ni, pergerakan untuk gas tersebut akan jadi macam mana? Makin bertambah pergerakan ke ataupun makin berkurang pergerakan dia? Bila Semakin bertambah. Tambah. makin bertambah. tambah. Bila heat dikenakan kepada bahagian gas-gas ni, so pergerakan untuk gas tersebut makin laju, makin bertambah. So dia akan menyebabkan balon ini makin mengembang lah. Sebab kinetic energy untuk gas-gas ini dia akan bergerak melanggar dinding-dinding untuk balon ini. So dia akan menyebabkan balon itu akan mengembang. Okey. So apa dia ni, heat energy akan menyebabkan kinetic energy untuk partikel bagi gas itu akan makin bertambah. Kinetic energy, so dia akan bergerak dengan lebih cepat. Cikgu macam balon udara kan cikgu? Macam balon udara. Okey, kita terima macam balon udara. So sebab itu kalau kita panaskan balon udara tersebut, kita tambahkan dia punya heat, dia akan menyebabkan balon udara itu akan naik ke atas lagi disebabkan oleh balon tersebut berkembang. Okey, betul? Terus, Arif. Okay, so ini ada explanation. Solid akan expand. Kalau untuk liquid, this cause the volume of liquid and the gas to increase because the liquid and the gas expand. Okay, so macam cikgu cakap tadi lah, volume dia akan bertambah untuk gas dan juga liquid. So macam air tadi, kamu tengok air yang warna merah tadi, dia akan naik ke dalam tube, dan untuk gas dekat bahagian dalam balon tersebut dia akan expand. Okay, dia akan menyebabkan balon tersebut akan makin berkembang. Sebab apa? Volume dia makin bertambah. Itu kalau kita panaskan. Kalau kita sejukkan, apa akan berlaku kepada contohnya solid? Mengecut. Ya, bagus, mengecut. Masuk. Okey. Kalau solid, kalau kita letakkan solid tersebut dekat bahagian dalam peti ais ataupun dekat bahagian dalam yang temperature dia rendah, apa akan berlaku kepada vibration untuk atom dalam solid tersebut? Tolong respon. Vibration tu makin lama makin perlahan. Kurang. Makin berkurang. Berkurang. Vibration akan makin kurang. Sebab itu kalau air contohnya, katakanlah kamu nak buat ais dekat bahagian dalam peti ais semua, nak buat ais. Kamu letakkan mold dia, mold tu maksudnya bekas. Kamu isikan air, lepas tu masukkan dalam peti ais, Okay. Bila masukkan dalam peti ais, air ini akan jadi apa? Respon? Air akan jadi apa kalau masuk dalam peti ais? Ais. Kita masuk dalam freezer, dia akan jadi ais, betul? Molekul ataupun atom bagi liquid ataupun air, dia punya atom dia jarak-jarak ke ataupun rapat-rapat kalau untuk air liquid? Respon? Jarak. Atom jarak. Okay. Bila masuk dalam peti ais, okay, temperature akan jadi rendah ke makin tinggi? Respon? Makin rendah. Kalau untuk liquid, dia bergerak, okay, dia bergerak lebih laju daripada ni lah. Apa dia, solid, bermaksud bahawa dia akan bergerak melanggar antara satu sama lain. Bila masuk dalam peti ais, macam mana dia boleh jadi ais? Sebab Gerakan tu makin lama makin gerakan perlahan. dia. Sebab apa dia? sebab dia punya benda kecil-kecil tu makin rapat. Okey, benda kecil-kecil tu makin rapat. Sebab macam mana dia boleh jadi rapat? Kita So belajar tadi pergerakan itu makin perlahan. sebab apa, Aziz? Pergerakan itu makin kurang. Bagus. Pergerakan dia makin kurang. Maksudnya liquid tu pergerakan dia bergerak secara aktif. Bila kita masuk dalam peti ais, yang aktif tu akan jadi makin lama makin pasif. Sebab temperature makin kurang, makin lama makin pasif.
Lepas tu makin kurang sebab itulah dia akan dekat di antara satu sama lain dan sekali dia akan jadi solid. Okey. So bila kamu masukkan ke bahagian dalam tempat yang temperature rendah, dia akan contract. Dia akan menyebabkan dia akan jadi mengecut. Daripada benda yang mengembang tadi dia akan jadi mengecut. Okey. So sebab itulah pergerakan dia akan makin terbatas. Dia hanya akan vibrate sahaja. Okay. Itu adalah berkaitan dengan expansion dan juga contraction. Okay, so dalam kehidupan seharian, the uses of expansion and contraction of matter in daily life. So kalau kamu tengok dekat bahagian A ni, thermometer, mercury in thermometer is a heat conductor that can expand and contract. So dekat bahagian dalam mercury dalam thermometer ni ada satu cecair yang kita namakan sebagai mercury dekat bahagian dalam thermometer yang kamu baca thermometer tersebut itu adalah mercury lah. Mercury tersebut dia akan naik apabila temperature tersebut bertambah dan dia akan menurun apabila temperature tersebut berkurang. So cikgu nak tanya, kalau temperature naik, temperature makin bertambah, mercury tersebut dia expand ke contract? Respon? Temperature naik, mercury expand ke contract? Kenapa dia? Expand. Expand, ya betul. Kalau temperature menurun, dia expand ke contract? Kontrak. Okay. So kalau kamu tengok dekat bahagian dalam thermometer tersebut, bila kamu panaskan air nak jadi boiling water, so mercury tu akan expand. So sebab itulah bacaan tu akan naik. Okey, bila kamu biarkan saja dia dekat bahagian luar, so dia akan turun balik. So sebab apa? Dia akan contract. Dia akan mengecut balik. So sebab itulah bacaan akan jadi makin rendah. Okey, seterusnya B. Railway track have a small gap between their rails. Okey, kalau kamu tengok dekat bahagian rel kereta api, besi yang digunakan, dia tak buat besi tersebut penyambung di antara kedua-dua besi tersebut. Dia buat rapat-rapat kan, dia akan buat gap. Sebab apa dia buat gap? Disebabkan oleh besi tersebut akan terdedah dengan kawasan yang hujan dan juga kawasan yang panas. So bila kawasan yang panas contohnya, bila waktu siang, waktu panas, apa akan berlaku kepada besi tersebut? Respon? Makin gemuk. Berkembang. Dia makin gemuk. Makin kembang. So sebab apa perlukan gap? Disebabkan dia makin kembang, so dia tidak akan merosakkan metal tersebut. Ataupun dia akan memberikan ruang untuk dia mengembang supaya metal tersebut dia tidaklah berselisih di antara satu sama lain. Dia tidak kontak di antara satu sama lain. Kalau kamu buat rapat, waktu panas, apa akan jadi kepada metal tersebut? Respon? Kalau kamu buat rapat. Kalau panas? Bengkok. Kemungkinan metal tersebut boleh bengkok. Ya betul, bagus. Metal tersebut bila dia dah rapat sangat, dia menolak di antara satu sama lain, kemungkinan dia akan rosak. Kemungkinan dia akan bengkok ke apa ke. Okay? So itu tidak bagus lah. So sebabkan itu dia buat gap ni. Extension dan juga contraction. Baik, seterusnya bahagian bridge, jabatan. Steel bridge are built with a roller and a gap on one end. This is allowed to bridge to expand in a part radius. Sama juga macam ni So dia ada sediakan roller dan juga ada gap di antara roller tersebut untuk memastikan bahawa bila panas roller tersebut akan makin mengembang, so dia tidak akan merosakkan jabatan ini. Kalau kamu buat dia gap dia dalam keadaan yang rapat-rapat, bila panas saja, so dia akan tolak antara satu sama lain, so dia akan membengkok ke apa ke, so dia akan bridge tersebut akan rosak. So kena ada gap di antara satu sama lain. Selalunya affected untuk metal lah. Kalau wood, kalau kamu buat rapat-rapat pun tak apa sebab dia tidaklah heat conductor, dia heat insulator. So pengembangan dia berlaku juga, cuma dia sangatlah kurang pengembangan ni nak dibandingkan dengan metal. Okey, seterusnya application. Ini bimetallic strip. Kamu tengok dekat bahagian dalam gambar 9.14 ni, bahagian belah kiri sekali,
Okey, bimetallic strip ini digunakan dua bahan, iaitu copper dan juga iron. Copper letak bahagian atas, iron letak bahagian bawah, okey. Dan dia kontakkan di antara kedua-duanya. Dia gabungkan di antara kedua-duanya, atas dan juga bawah. Okey. Bila dipanaskan, cikgu nak tanya soalan ni. Copper dengan iron, kalau kamu tengok dalam gambar ni, bila dipanaskan, siapa yang expand lebih? Respon? Copper dengan iron ni, siapa yang expand lebih? Okey, bagus. Copper. Sebab kamu nampak dia meleding macam ni, menyebabkan yang bahagian atas tu dia expand lebih lah. Sebab tu dia curve dia lebih lagi. So kamu nampak sekarang ni copper curve dia lebih lagi daripada iron. So bila heated, copper akan lebih expand daripada iron. Tapi bila kita cool kan, siapa yang lebih contract lagi? Iron. Iron. Nirul. Apa dia? Iron. Tengok betul-betul. Kalau dia makin curve, maksudnya makin expand, makin bertambah expand. Tapi kalau dia makin ke bahagian dalam, dia adalah makin contract. So di antara kedua-dua ni, mana yang contract lebih? Copper. Mana yang contract lebih? Ya, copper lah. Maksudnya bila heated, copper adalah paling bagus expand. Bila cool, disejukkan, yang paling contract adalah copper juga. Sebab kalau nak bandingkan di antara iron dengan copper untuk cool ni, mana yang lebih expand? Respon? Mana yang lebih expand antara dua ni? Respon? Hello? Expand. Copper. 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 Ni cool. Untuk cool. Untuk cool. Kalau kamu tengok ni gambar ni, kan macam ni kan, macam ni. Yang ini copper. Yang ini iron, bawah iron. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya, bila cool, yang mana yang lebih meleding ataupun lebih curve antara copper dan juga iron? Respon? Kamu faham tak lebih Iron curve macam ni? Iron dah lebih curve. Kita tak faham kan? Kalau kita letakkan macam ni, kalau bahagian luaran dia dengan bahagian dalaman, maksudnya luaran ni lebih curve, tinggi curve dia. Tak dibandingkan dengan bahagian dalaman. So, untuk cool ni, yang mana satu expand lebih? Respon? Iron. Copper kurang expand ni. So, kalau copper kurang expand ni, maksudnya copper ni adalah lebih untuk contract lah. Maksudnya dia lebih untuk mengecut, nampak? Bahagian dalam ni mengecut, bahagian dalam ni mengecut. Kalau cikgu tanya yang heated ni, yang mana yang lebih banyak mengecut antara copper dengan iron? Heated, respon? Contract. Iron. Bagus. Maksudnya kamu faham. Iron. Bahagian dalam tu yang akan menunjukkan bahawa dia mengecut. Okey. Bahagian luar ni expand. Okey. Baik. Faham lah tu. Okey. So apa function untuk apa dia ni bimetallic strip ni? Kita gabungkan copper dengan iron ni adalah untuk fire alarm ring sebenarnya. Kita letakkan apa dia ni copper dan juga iron ini dalam satu circuit. Okey. Sekarang ni satu circuit, ada positif, ada negatif. Kita dah belajar electricity. Yang mana satu positif, mana satu negatif? Ni bateri. Yang panjang ni adalah apa? Respon? Kita dah belajar dah elektrik sebelum ni. Yang panjang ni. Ni bateri, dry cell. Yang panjang ni adalah apa? Ialah positif. Positif. Bagus. Positif. Yang pendek ni? Negatif. Negatif. Current akan bergerak daripada positif ke negatif ke positif dalam respon? Positif ke negatif. Bagus. Positif ke negatif. So current akan bergerak ni. Okey. So sekarang ni bila tak berlakunya kebakaran, okey, fire alarm tak berlaku kebakaran, bimetallic strip ni, nampak bimetallic strip ni, dia tak sentuh dengan contact point. Kalau ni tak sentuh dengan contact point, current boleh lalu tak? Tolong respon. Kalau tak sentuh? Tak boleh. Tak boleh. Korang fikir Kalau tak sentuh maksudnya tak
tak boleh current mengalir. Kalau current tak boleh mengalir, fire alarm ni akan berbunyi ataupun tidak? Tak berbunyi. Maksudnya kalau tak ada kebakaran, bimetallic strip tu dia stay lurus macam tu sajalah. Okey. Okay. Bimetallic strip tersebut dalam temperature yang normal, maksudnya room temperature bimetallic strip. So sebab tu lurus. Okey, sekarang ni kita pergi kepada gambar yang belah kanan. Bila ada fire, maksudnya ada heated, siapa yang akan curve lebih respon? Copper ataupun iron? Cooper. Copper. Copper. Copper yang akan lebih copper yang akan lebih meleding. Kamu tengok sini, copper yang akan lebih meleding. So bila copper yang akan lebih meleding, dia akan menyebabkan dia curve macam ini ke belah sini. Dia bukannya curve ke belah sini, dia curve ke belah sini macam dalam gambar ni. Dia curve belah sini. So bila dia curve belah sini, bimetallic strip tu akan contact dengan bahagian contact point ni. Bila dia contact point, current akan mengalir ataupun tidak? Respon? Mengalir. Mengalir, dia akan mengalir. So bila dia mengalir, apa akan jadi pada fire alarm ring ni? Respon? Berbunyi. Getar. Ya, bergetar. Berbunyi, okay? So, apa function untuk bimetallic strip ni adalah untuk kita detect ataupun detect kebakaran. Di mana kita akan susun bimetallic tu macam ini, di mana yang copper belah kiri, yang iron belah kanan. Kalau kamu susun terbalik, boleh dapat tak fire alarm ring tu berbunyi? Kalau kamu susun copper belah kanan, iron belah kiri, boleh jadi tak fire alarm ring tersebut dia akan berbunyi? Respon? Kalau ada fire? Tak kot. Tak. Sebab apa? Sebab apa tak? Sebab nanti dia akan melengkung ke depan. Ya, dia akan melengkung macam ini. Kalau dia melengkung macam ni, contact point kat bahagian sini. Dia melengkung ke bahagian sini, so tak dapat kontak di antara kedua-duanya. So bila tak dapat kontak dari kedua-duanya, current akan mengalir atau tidak? Tak mengalir. dapat. So fire alarm tu tak dapatlah nak dibunyikan. So sebab tu dia perlu curve macam ini. Bila curve macam ini, barulah dapat kontak dengan line motor. Barulah current akan mengalir. Okay? So tolong faham, bimetallic ni tu function ni. Dia gabungkan antara iron dan juga copper, menyebabkan bila heated dia akan curve. So kita akan tengok mana satu yang akan lebih banyak curve. So kita akan susunlah, dia akan curve ke belah mana. Bila dia curve sahaja, dia akan contact. So dia akan menyebabkan fire alarm rings tersebut akan berbunyi. Okay? Baik. Okay, the uses of principle of expansion and contraction of matter to solve simple problem. Situasi 1, situasi 2. So, the bottle lid is very tight. Situasi 1, cikgu. Naikkan balik ke atas, nak minta kamu fikir, Tapi dah, kalau siapa dah tertengok jawapan kau, lah. Nak buka penutup botol tersebut, susah nak buka dia. Macam mana cara nak bagi senang? Dalam tajuk kita belajar tajuk heat ni, macam mana cara kita nak bagi senang? Panaskan dia punya penutup. Panaskan dia punya penutup. Sebab apa nak panaskan dia punya penutup? Nak bagi dia kembang. Bagi dia Ya, kembang. nak bagi dia kembang. Sebab penutup botol tersebut diperbuat daripada apa? Nasman? Penutup botol diperbuat daripada apa? Sheet Metal. conductor. Metal. Okay, dibuat dari metal. So bila kita panaskan, dia akan kembang. So senang nak buka. Okay, so macam ni lah. Submersion dia, hot water. Okay, situasi yang kedua. Teacher, the table tennis ball is then. Okay, kita tarik kat bahagian atas. Bola pingpong ataupun bola tenis tersebut, dia kemat. So kamu akan buat macam mana nak bagi dia tembung balik? Respon? Letak dalam air panas. Sama juga. Sama juga letak dalam air panas. Sebab apa kita letak dalam air panas? Dia solid. Sebab apa kita letak dalam air panas? Nak bagi dia kembang. Memang nak bagi dia kembang. Macam mana bola tersebut boleh jadi kembang kalau kita letak air panas? Konsep tadi. Nak lajukan pergerakan lagi. Ya betul, lajukan pergerakan. Bagus. Maksudnya pergerakan untuk atom tersebut dia akan collide di antara satu sama lain, dia akan menyebabkan dia akan expand, dia akan berkembang. Okay, principle of expansion of matter. Okay.
Heat cost data variance to expand. Faham tak? Bagus. Okey. Baik, habis untuk subtopik 9.3. Senang je, tak susah pun. Seterusnya kita pergi pada subtopik 9.4. Relationship between types of surface of object and heat absorption and emission. Okay, absorb of heat dan juga emission of heat. Kita absorb heat ataupun kita akan emitkan heat tersebut. Ini absorption and radiation of heat. Radiation ni sama je lah macam emission. Maksudnya kita keluarkan heat, radiate, mengeluarkan. Have you ever wondered why fuel tank are painted in the bright color such as the white or silver? Kalau kamu tengok body untuk apa dia ni, lori yang bawa minyak, misalnya Petronas ke, BHP ke, Caltex ke, okey, dia punya body tu dia buat daripada color yang bright color kan. Okay. Sebab apa dia buat daripada bright color? Okey, ini kita akan belajar. Dia ada konsep berkaitan dengan konsep heat. This is because bright color do not absorb a lot of heat. So dia tak absorb heat yang tinggi. Kalau kamu buat body untuk lori tank ni, kamu buat dalam color warna hitam contohnya. So apa yang tak bagus ni kalau kamu buat dalam color warna hitam? Tolong respon. Dia akan absorb heat. Okey, dia akan absorb heat. Kenapa tak bagus ni absorb heat tersebut untuk lori yang bawa minyak ni? Respon. Meletup. Takkan meletup kot sebab minyak kan. Oh ya, betul. Sebab minyak kan dia Takut adalah bahan meletup. bakar. So kalau ada panas matahari, so panas matahari itu dia akan absorb heat tersebut, dia akan menyebabkan kemungkinan untuk akan berlaku chemical reaction, combustion akan berlaku. So letupan mungkin boleh berlaku. Okey, sebab itulah body untuk ini dibuat daripada brighter color. Itu je lah. The ability of an object to absorb or radiate depends on the type and the color. So untuk sesuatu bahan tersebut, untuk memastikan bahawa dia absorb ataupun radiate heat tu, dia akan depend kepada dua perkara, iaitu color. Jadi kita bincang tadi bright tadi so dia akan menyebabkan dia takkan absorb, okay, color. Satu lagi jenis type. Okay. Sama ada kita akan gunakan cotton ke, kita akan gunakan aluminium ke, okay, ada dua kan. Okey, baik. So experiment 9.2, good heat absorber. Okay, kita ada constant variable, manipulative variable, responding variable. Kita tak buat apa eksperimen ni, tapi kalau kamu dah boleh tahu dah. Kita tengok hasil Okay. Bunsen burner nak keluarkan api, nak keluarkan heat. Okay. So belah kiri ni milk can painted in white, warna putih. Yang belah kanan ini milk can tersebut dia catkan warna hitam. Okay. Kat bahagian dalam ni mungkin ada cat, mungkin ada air lah kat bahagian dalam tong cat ni. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya. Bila kita kenakan haba dekat bahagian luar, heat ni ada dekat bahagian luar ni. Sekarang kita nak test heat absorb untuk kedua-dua ni. Mana satu heat absorb yang paling bagus di antara kedua ni? Kanan ke kiri? Respon? Yang kanan. Kanan. Heat absorb yang diserap. Okey. Heat absorb yang kanan ini adalah yang bagus. Sebab apa? Sebab dia Ada hitam. Sebab Sedap dia sikit, ni dia warna faham. gelap. Warna hitam. So black ini adalah good absorber of heat. Good absorb heat. Okay. So black adalah penyerap haba yang bagus. Okay. Nak dibandingkan dengan white. Okay. So untuk yang bahagian ini, katakanlah kita praktiskan dekat bahagian rumah. Rumah kita nak catkan warna hitam ke nak catkan warna putih? Asma? Nak cat warna putih. Kejap. Sekarang ni cikgu bagi aplikasi dia cat bahagian luaran rumah tu. Luaran rumah. Haba datang daripada matahari luar. Okay, kamu nak cat luar rumah tu warna putih ke warna hitam? Asma? Warna putih lah. Warna putih lah. Sebab apa kamu nak cat warna putih dekat bahagian luar rumah?
Macam mana sejuk? Nanti sejuk aircon. Ada dan si pasang aircon. Sebab nanti dekat bahagian dalam rumah tersebut dia taklah panas. Sebab apa tak panas? Dalam rumah Sebab kurang serap haba. sebab dekat bahagian luaran tersebut dia tak serap haba sebab dia warna putih. Kalau kamu buat warna hitam dekat bahagian luar, dia akan serap haba-haba daripada luar masuk dalam rumah kamu panas. Okay? Sebab itulah kalau contoh yang baju pun, kalau kamu nak bersukan waktu tengah hari, panas, kamu nak pakai baju warna apa? Putih ke hitam? Putih. Okay, sebab apa? Kalau hitam Putih. dia akan cepat serap. apa? So kamu perlu kena cepat dia letak. Okay? So itulah di sini ya. Okay, baik. Cikgu. Ya. Kalau macam yang warna tu dia lagi gelap warna tu dia lagi kuat serap ke? Ya, betul. Lagi gelap, lagi akan kuat serap. So hitam tu kita akan assume dia adalah yang paling gelap lah. So dia akan menyebabkan absorb untuk heat tersebut adalah yang paling terbaik untuk hitam. Boleh Mirul? Okey. Okay, baik, seterusnya. Cikgu. Ya. Hamka tanya orang kalau orang kulit hitam lagi senang serap apa lah kan? Lagi senang hangus lah kan daripada orang putih. Aduh, orang kulit hitam lagi senang hangus. Secara prinsip dia lebih kurang macam tu lah. Cuma kalau kamu kulit putih, kamu pergi jemur dekat bahagian matahari, kamu jadi hitam. Macam tu lah. Maksudnya prinsipnya macam tu lah. Lagi banyak serap haba lah kalau orang yang kulit hitam. Lebih kurang macam tu lah. Sebab warna ni memang mempengaruhi untuk pengaliran haba kan. Maksudnya dia akan absorb ataupun dia akan releasekan heat. Okay. Lebih kurang lah, maksudnya orang kulit hitam tu kemungkinan dia akan serap lebih banyak haba. Baik, seterusnya good heat radiator. Tolong bezakan istilah good heat absorber, penyerap haba yang bagus, dengan good heat radiator. Radiator tu bermaksud apa? Asma? Radiate. Radiasi heat yang bagus. Radiasi tu kamu faham macam mana? Senyap, tak tahu. Radiasi tu okey, heat absorb kita serap. Kalau radiate maksudnya kita serap lawannya? Patul. Keluarkan. Ya betul. Keluarkan. So radiate ni tolong bear in your mind, radiate ini adalah kita keluarkan. So good heat radiator tu adalah pengeluaran heat yang bagus. Kita keluarkan heat contohnya. Okey, kalau dalam bekas ni beza ni heat tersebut di luar bekas. So dia nak absorb heat tersebut daripada luar bekas. Tapi kalau yang ini heat tersebut di dalam bekas. Hot water tu berada di dalam milk can tersebut. Hot water dalam milk can. So kita nak keluarkan haba tersebut. Okay. So di antara warna putih dengan warna hitam, yang mana yang lebih cepat heat tersebut akan keluar? Tolong respon J dengan K. White. Putih kot yang paling cepat keluar. Warna putih yang lebih cepat keluar. Ni yang kamu tak faham ni maksudnya. Heat radiate di antara kedua-dua ni yang mana? Okey, kata kalau hot water kita letak kat bahagian sini, hot water 100 degree Celsius masuk kat bahagian dalam ni. 100 degree Celsius masuk kat bahagian dalam ni. Dalam milk can. Lepas tu cikgu tutup air dengan menggunakan iron plate. Okey, dalam masa 10 minit lah. 10 minit. Yang mana satu antara 1 degree Celsius antara kedua-dua ni yang akan cepat temperature dia turun? Respon? Nak tengok, kamu ni boleh berfikir ke tak? Mana hitam? Yang warna hitam. Betul tak? Yang warna hitam, ya betul. Contohnya kalau dalam 10 minit ni, kalau warna hitam ini dia jadi 50 degree Celsius, yang warna putih ni dia jadi 75 degree Celsius. So, yang warna hitam ni dia akan radiate lebih banyak lagi heat. Disebabkan apa dia radiate lebih banyak heat? Sebab hitam ini adalah good apa tadi? Kita belajar? Good absorber. Good absorber. So benda kalau dalam balang, bayangan dalam balang
ada air panas, balang tersebut warna hitam. So heat daripada bahagian dalam balang tersebut dia nak keluarkan. Okey, dia nak keluarkan. Okey. So dia akan radiatekan heat tersebut keluar dengan lebih cepat nak dibandingkan dengan warna putih. So warna putih tersebut, heat tersebut akan terperangkap kat bahagian dalam ni lebih lama. Boleh faham tak? Oh, ni yang macam flat tadi juga cikgu. Ya, lebih kurang macam flat tadi. Okay. So decrease in temperature di antara yang warna ni dan juga warna ni adalah lebih cepat untuk heat tersebut hilang. Sebab apa? Warna hitam tu dia good absorb untuk heat. Dia juga adalah good radiate untuk heat. Maksudnya tu sebab tu je aku cakap kamu kena bezakan heat tersebut berada di mana. Sekarang ni heat tersebut berada di dalam balang ini. Dan kita wrapkan balang tersebut dengan warna yang berbeza. Ada warna putih, ada warna hitam. So bila dalam balang tersebut benda panas, warna hitam, okey, heat tersebut akan cepat terserap dekat bahagian warna hitam tersebut untuk keluar daripada balang tersebut. So sebab itulah temperature dia akan cepat turun nak dibandingkan dengan yang warna putih ini. Faham ataupun tak? Okey tak? Hello, tolong respon. Okey tak? Faham sikit. Dia cikgu benda yang lagi bagus absorb dia punya radiation pun lagi bagus lah. Ya, betul, bagus. Ya, bagus. Itu. Keyword dia. Ya, betul. Benda yang benda yang lebih bagus untuk absorb, dia juga adalah lebih bagus untuk radiate. So, katakanlah kamu bahagian dalam rumah sekarang ni, dalam rumah kamu panas. Dalam rumah kamu panas. Okey. Antara cat warna putih dengan cat warna hitam, mana kamu prefer lagi untuk memastikan heat dekat bahagian dalam rumah kamu dikeluarkan? Respon? Hitam juga. Hitam. Warna hitam. Ni dalam rumah Tadi kita bincang luar rumah, sekarang ni dalam rumah. So dalam rumah kita cat warna hitam supaya heat dekat bahagian dalam rumah tersebut dia akan keluar dengan lebih cepat nak dibandingkan dengan warna putih contohnya. Tapi takkanlah kamu nak cat warna hitam kat bahagian rumah. Gelap lah rumah kamu nanti. Itu berkaitan dengan pencahayaan pula. Kalau gelap tersebut. Sekarang ni kita bincang tentang heat. So kamu faham tak kat situ? Dalam rumah cat warna hitam sebab apa? Kita nak pastikan heat tersebut keluar daripada rumah tersebut. Tapi bila bahagian luar rumah, matahari daripada luar rumah dan juga dinding luar rumah tersebut, kamu nak cat warna apa untuk rumah kamu? Untuk bahagian luar rumah? Respon? Luar rumah warna putih. Warna putih. Okay, sebab apa kita tak cat warna hitam? Sebab kalau kamu cat warna hitam, heat daripada luar rumah tersebut akan diabsorb untuk masuk ke bahagian dalam rumah. Itu bahagian luar rumah. Okay, so untuk yang berkaitan dengan heat absorb dengan heat radiate ini, dia adalah benda yang sama di mana black dia adalah good absorber of heat dan juga dia adalah good radiate of heat. Faham ataupun tidak? Okey dah? Okey tak? Adik tu tak ke faham? Faham je. Yang lain okey tak? Faham tak? Faham. Faham cikgu. Okay, when an object absorb heat, its temperature increase. Kalau dia absorb heat, dia akan menyebabkan temperature dia akan makin tambah. However, when an object radiate heat, its temperature decrease. So kalau dia keluarkan heat tersebut, so temperature dia akan makin kurang. Okay. Dark and dull surface are better absorb and radiate compared to white and shiny surface. So yang ini yang kita bicara ni. Dark and dull, dia adalah better heat absorb dan juga better heat radiate. Faham yang itu saja. Warna hitam dia bagus untuk ambil haba, dia bagus untuk keluarkan haba tersebut. Okey, nak dibandingkan dengan warna white dan juga shiny surface. Okey. So heat concept ini Delina, the green building concept is an idea to develop to reduce the effect of rapid development on the environment and our health. Okay, so has high energy efficiency through the uses of solar energy or renewable energy. Ini adalah berkaitan dengan pengambilan untuk heat tersebut boleh kita gunakan dalam kehidupan seharian. Okay, so kita gunakan dalam solar energy contohnya.
sebab dia adalah renewable energy. Okay. As a good water flow system, air circulation and lightning. Okay. Bila ada kaitan dengan good air circulation ataupun good water flow system, dia akan menyebabkan heat tersebut dia tidaklah terperangkap dekat bahagian dalam atmosfer ni. Okay. Use recycled material. Okay. Recycled material dia tidak akan menyebabkan heat tersebut akan terhasil. So heat yang terhasil ni dia tak bagus juga untuk dalam kehidupan seharian. Sebab tu kita kena ada green building concept. Sebab yang kamu belajar sebelum ini, kalau sekiranya contohnya, kamu tahu greenhouse effect tak? Kalau respon banyak greenhouse effect, siapa tahu berkaitan dengan greenhouse effect? Tahu. Apa dia tu greenhouse effect? Oh, Apa dia? Tahu. Apa dia tu greenhouse effect? Gas hijau. gas hijau. Gas hijau. Yang Astagfirullahaladzim. cerita tu Apa dia? kan? Apa dia? Yang cerita tu kan? Bukan. Bukan lah. Greenhouse effect apa dia? Gas hijau? Mana dah ada gas hijau kat ni? Ya Allah. Ada kaitan pemanasan global yang Ya, diserap betul. lepas tu Ada dia tak kaitan balik. dengan pemanasan global. Okey, pemanasan global tersebut berlaku disebabkan oleh apa? Macam mana boleh berlaku pemanasan global? Kamu dah belajar belum dengar sekolah rendah tu? Sebab bumi Heat kita dia pantulkan dekat atmosfer. Tak ingat. Tapi Sawazar apa tak? Bukan pasal lapisan ozon. Lapisan ozon benda yang berbeza Dia salah pasal. pantulkan balik heat Ya, dekat betul. atmosfer. Okey, ya, dia pantulkan balik heat. Sebab apa boleh pantul heat? Macam mana boleh heat tersebut terpantul balik dekat bahagian dalam atmosfer? Tu greenhouse effect. Okey, ini Earth. Dekat bahagian lingkaran Earth ini ada atmosfer ni ya. Dekat bahagian ruangan-ruangan ni ada atmosfer. Cikgu tulis ATM ni lah atmosfer. Ini dekat bahagian ruangan atmosfer. Okey. So, sebabkan oleh dalam kehidupan seharian kita akan selalu mengeluarkan satu apa dia ni, compound ataupun satu gas ini yang menyebabkan matahari dia mengeluarkan cahaya tersebut ada heat sekali. Okay. Heat tersebut bila masuk, supposedly heat tersebut keluar balik daripada bumi ni. Heat tersebut masuk dalam atmosfer, pergi kepada bahagian bumi, patutnya dia boleh keluar. Tapi untuk bahagian sekarang ni, makin lama dia tak boleh keluar. Makin lama dia tak boleh keluar. Dia akan tersekat dekat bahagian dalamnya. Dia akan tersekat, dia akan pantul balik kat sini. Tersekat. So heat tersebut dia akan main dekat bahagian dalam atmosfer, menyebabkan global warming akan berlaku dekat bahagian bumi. So sekarang ni cikgu nak tanya, dekat bahagian atmosfer ni ada satu gas yang menghalang daripada heat tersebut keluar. Tolong beritahu cikgu, apakah gas tersebut? Itulah greenhouse effect. Apa gas tersebut? Karbon monoksida, metana, apa lagi? CO2. CO2, okey. Carbon dioxide sebenarnya itu adalah main gas dia. Gas carbon dioxide yang terlalu banyak yang berkumpul dekat bahagian atmosferik yang menyebabkan heat bila masuk ke bahagian dalam Earth, dia tidak boleh keluar balik daripada Earth. Supposedly kalau dekat bahagian atmosferik dia boleh keluar, tapi terlalu banyak gas carbon dioxide yang terhasil daripada segi pembakaran secara terbuka. Kamu pakai apa dia ni, kereta yang mengeluarkan gas carbon monoxide, lagi apa lagi, kamu bernafas ni bernafas tu mengeluarkan juga, tak adalah terlalu banyak sangat. Apa dia ni, asap daripada kilang contohnya. Okay? So carbon dioxide yang menyebabkan heat tersebut akan stay sahaja dekat bahagian dalam ruang atmosfer. So ini adalah fenomena yang cikgu sebut tadi adalah apa? Fenomena apa ni? Greenhouse. Greenhouse effect. Greenhouse effect. Inilah greenhouse effect. Bukannya gas hijau, mana datang gas hijau. Kamu ingat apa? Bau-bau gas hijau kat sini. Greenhouse effect inilah. Okay? So sebab itulah kena ada green building concept untuk memastikan heat tersebut dia tidaklah terlalu banyak terperangkap dekat bahagian dalam kawasan atmosferik bumi.
Bila gas tersebut bila heat tersebut tak terperangkap, so kita tak adalah terlalu rasa panas hidup dekat bahagian bumi ni. Bila dia terperangkap, sebab itulah kita akan rasa panas. So macam mana cara nak mengurangkan kepanasan tersebut? Inilah cara-cara dia tiga-tiga ni. Okey? Boleh? Faham? Okey ke? Okey je, faham cikgu. Okay, faham cikgu. Faham cikgu. Okey, dah 9.5 minit dah. Cikgu tak naklah buat sampai 9 suku. Kamu nak rehat lah apa kan? Dah habis dah. Okey. So untuk tajuk hit kita dah habis dah pun sebenarnya. Okey. So habis untuk tajuk hit. Okey. So kita jumpa lagi selepas daripada cuti seminggu nanti. Kita dah habis untuk semua, bukan habis untuk semua tajuk, ada tajuk-tajuk yang last yang sebelum daripada PKP ni cikgu minta kamu buat presentation, betul? So nanti dalam cuti ni cikgu minta kita reorganize balik berkaitan dengan presentation tersebut. So sekiranya kamu tak dapat balik ke sekolah, kamu ni form 2, selalunya arahan kemungkinan lah arahan form 5 yang akan balik ke sekolah dahulu. So kemungkinan Amin. kamu amin. Dan kamu ni kemungkinan akan sampai akhir tahun lah, kemungkinan. Kalau Negeri Sembilan masuk fasa keempat, fasa keempat tu sekolah dah buka, semua dah boleh masuk. So kamu akan balik sekolah balik lah. Kemungkinan macam tu lah. Kalau tak, kemungkinan kamu ni akan sekolah dalam talian sehinggalah akhir tahun. Okey. So kalau sekolah dalam talian sampai akhir tahun, kita ada 2 bab lagi yang berkaitan dengan presentation kita sebelum ni. Cikgu kena tengok balik, cikgu pun dah terlupa dah dengan itu yang kamu ada hantar slide kamu dekat dalam email cikgu. Cikgu tengok balik, kita tengok balik dalam kumpulan-kumpulan tersebut. So kita akan buat presentation melalui online. Okey. Sebab apa nanti juga akan bagi info baliklah pada kamu. Okay, baik. So kelas kita itu sahaja untuk hari ini. Kita akan sambung balik lepas daripada cuti seminggu. So selamat bercuti. Apa-apa nanti cikgu akan update boleh dalam grup WhatsApp. Okay. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bersuara. Terima kasih cikgu. 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 Cikgu.